Tujuan ibadah itu bukan membesarkan ibadah. Tujuan kita mencari ilmu bukan sebab nak besarkan ilmu. Tujuan kita beramal pun bukan sebab nak besarkan amal tu. Tapi kita nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah redha kat kita, kita kenal kepada Allah. Bila kata kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dia pergi kepada bab hati. Jadi disyorkan, disuruh, dituntut bangunkan malam ini sebab dia merupakan suatu masa dan jalan ataupun kaedah untuk kita lembutkan hati kita yang keras. Kenapa kita kata hati kita keras? Sebab berapa banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ni yang kita tempuh dah macam-macam ujian yang Allah datang, nikmat yang Allah beri kepada kita. Boleh tak kita bersandar dan bergantung kepada Allah? Kalau kita tak boleh bersandar dan bergantung kepada Allah, sama ada dalam nikmat atau ujian yang Allah timpakan kepada kita, kerana itu kita tak boleh nak menzahirkan kesabaran, tak nak boleh melahirkan kelapang dada dan sebagainya akhlak yang baik, bermakna kita belum lagi kenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita beribadah lama dah, kan? Walaupun kita ni macam kenal sungguh Allah ni, kan? Tapi bila berhadapan dengan hidup ni tak boleh. Sebab apa? Sebab hati kita sebenar-benarnya tak terbentuk lagi, tak boleh dibawa lagi kepada mengesakan Allah Ta'ala. Rupa-rupanya selama ni kita hanya duduk di akal saja. Masuk akal tu, mana kita hanya duduk pada tahu saja. Tahu Allah tu Tuhan, tapi tak kenal Allah tu Tuhan. Sebab tu kita selalu gagal dalam kehidupan ni, sebab tak berdaya, tak mampu menghadapi semua ni. Kerana apa? Kerana tak kenal. Jadi itu ulama yang begini, mereka sangat mencintai Allah dan Rasul. Dan kita tahu kita ni lemah, maka kita nak membersih, nak membetulkan hati kita. Jalannya antaranya berdamping dengan ulama yang sebegini rupa. Amin, insya-Allah. Sebab tu dia kata, wahai anakku, tak cukup macam tu, yang tercinta. Sebenarnya dia khusus pada kita, pada anak murid kan. Murid dia yang hantar surat ni. Tapi secara umumnya pada kita semua, sampai bila-bila yang mengikuti atau mengambil ilmunya, maka kita dikira sebagai seumpama anaknya yang diambil berat secara zahir dan juga batin. Secara rohaniah kita ni kan ambil berat, bimbang kalau kita ni tak kenal Allah. Bukan sekadar bimbang kita tak cukup harta benda, kan, tapi bimbang kalau kita tak boleh kenal Allah. Dan bila kata tercinta tu maksudnya Allahu Akbar, kan. Memang ambil berat betul lah, dah tercinta, kan. Masya Allah. Okey, seandainya ilmu semata-mata itu cukup, kita memang kena cari ilmu. Allah suruh, kan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan. Allah suruh kita cari ilmu. Allah suruh kita baca ni ada huraian, jangan salah faham lah. Sebab tu dalam hal-hal yang begini tak boleh kita tengok sekali pandang, ataupun tak boleh kita ambil daripada makna macam tu je, kan. Baca tu bukan maksud baca seorang-seorang. Baca tu maksudnya ada guru yang membimbing kita, dan kita mendapat ilmu itu bukan secara membaca semata-mata, tetapi mendapat ilmu daripada guru. Mendapat ilmu daripada guru. Nanti kita bimbang kalau tak ada guru, dia jadi lain. Dari gurunya syaitan. Ya, mengajilah. Kan. Banyaklah saya mengaji, banyaklah kitab saya khatam. Dia kira nak khatam kitab je. Dia kira nak cari sanad je, kan. Sebenarnya kalau tengok orang sungguh-sungguh mengaji, bukan macam kita mengaji ni, depa mengaji 20 tahun, 30 tahun. Masya-Allah, kan. Betul-betul dia mahir, dia hadam tu. Jadi alhamdulillah lah, Allah bagi kita peluang juga. Walaupun kita ni dapatlah sikit-sikit, kan. Saya pun dapat juga sikit-sikit. Kita semua sama cari sikit-sikit. Tapi daripada tak ada langsung tu, biar kena ada juga. Tapi nak cerita kalau betul mengaji ni, dia bukan main mengaji orang kata kejap mengaji, kejap tak mengaji. Bukan macam tu. Kalau betul mengaji ni, duduk tekun betul, tak fikirlah pasal hal lain dah. Mengaji sungguh berpuluh-puluh tahun. Jadi kita ni payahlah sikit. Tapi kalau kita nak mulakan dengan anak kita, kan, okey lah. Mereka fresh lagi, kita hantar betul-betul suruh mereka mengaji. Masya Allah.
Sebab kalau tak ada ilmu, maka kita duduk dalam kegelapan. Jadi ilmu itu menyuluh akal kegelapan. Jadi jahil itu kegelapan, ilmu itu cahaya. Jadi kena ada ilmu. Tetapi kena faham di sini, kata Imam Ghazali ni, kalau ilmu saja bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faedahnya seruan suci di tengah malam seperti yang disebutkan. Kalau ilmu saja, tapi tak beramal lah maksudnya kan. Ilmu dah ada banyak lah, tapi tak dapat kenal Allah. Tak kenal Allah tu tak beramal lah. Kadang kita faham macam ni, dah ada ilmu sembahyang, dah amal lah tu. Sebenarnya jauh lagi beramal ni, dia ada ilmu, dia sembahyang dan dia kenal Allah melalui sembahyang tadi. Itu baru betul dia beramal. Dia mengaji, ada ilmu lah kan. Dia tahu bab kasih sayang, kemudian dia beramal. Beramal tu maknanya dengan sesama manusia, dia lebarkan kasih sayang. Mudah maaf, memberi maaf, meminta maaf, melapang dada, boleh sabar, boleh tolong menolong, contoh kan. Tapi kalau semua akhlak ni, kasih sayang ni tak boleh bawa dia sampai kenal Allah, mana tak beramal lagi. Tak beramal lagi. Sebab tu ramai juga orang baik-baik, tapi dia baik tu sebab mungkin kerana kerja. Kan, dia terpaksa senyum sebab kerja. Dia terpaksa membantu sebab kerja. Tapi kalau di luar daripada pekerjaan, dia bukan macam tu. Tak nak senyum orang lagi dah. Kan, dia tanya, hang selalu aku jumpa dekat kaunter, elok je senyum. Ni kenapa tak mau senyum lah? Itu kerja dia kata. Kerja aku memang kena senyum. Jadi sekarang aku bukan waktu kerja, jadi aku tak mau senyum lah. Jadi maknanya, kebaikan yang dia buat itu bukan kerana apa? Kerana diri dia, kerana nafsu dia. Contoh lain, macam orang meniaga kan. Cukup baik dia. Kalau orang datang kedai, layan baik, tarik bangku, tanya. Kalau silap, lambat minta maaf. Kan? Kemudian kalau terlebih terkurang tak apa, kira halal. Tapi rupanya di luar sana dia seorang yang kedekut. Kan? Sampai tahap tak nak keluar zakat, berat tu. Kan? Ada jiran tetangga ni tak makan, dia tak nak ambil tahu. Tapi kalau kat kedai, dia lain macam baiknya. Pasal apa? Rupanya kebaikan dia bukan sebab dia kenal Allah. Kebaikan itu kerana nak besarkan nafsu dia je. Kerana nak keuntungan. Nampak tak? Saya bagi contoh itu. Dan lihatlah dalam kehidupan kita banyak contoh-contoh yang kita nampak sudah beramal. Tapi sebenar-benarnya amal itu tidak sampai. Itu masalah. Jangan kita ingat, saya ngaji bab semayang, saya semayang dah, betul lah. Kan? Tapi kenapa hasil sembahyang tu tak ada? Sebab tak kenal melalui sembahyang. Tak kenal Allah melalui sembahyang. Tak kenal Allah melalui bab wudu. Tak kenal. Padahal ambil wudu. Selalu hari-hari ambil wudu. Ada setengah orang dia istiqamah ni kan. Bukan sembahyang, dia nak ambil wudu. Biasa dia berwudu. Dan memang elok begitu kan. Kita kena keluar daripada kebiasaan ni. Kita bahan ambil wudu ni sebab nak sembahyang ni kan. Kalau boleh kita ni sentiasa dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kita faham bab wudu, bersihkan zahir dan bersihkan hati kita. Supaya hati kita tak kena Allah ni akan kena Allah. Banyak ni banyak halangan-halangan dalam hati kita yang menyebabkan kita tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bimbang tu. Sebab nanti bila kita balik kepada Allah, Allah tanya kita tu nak jawab yang mudah tu. Yang nak jawab ma rabbuka mudah je. Kan? Kalau nak kira jawapan senang, Allahu Rabbi, senang je. Tapi nak jawab itu sebenarnya sejauh mana hati kita kenal Allah. Kalau nak kira sebut selalu Allah. Kan? Tapi hati kita tu benar-benar kenal kepada Allah. Jadi di sana, balik kepada tadi, adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Maknanya di tengah malam ni, ada tak orang yang meminta sesuatu? Ada tak orang yang berdoa? Ada tak orang yang ud'uni astajib lakum ni? Ada tak orang minta kepada aku apa-apa? Maksudnya malam ni bila kita bangun, nak minta apa, minta lah. Nak cerita apa, cerita. Sebab malam ni dia memang Allah bagi kita peluang. Kan? Berapa ramai orang yang ada ilmu tapi tidak melihat kepada malam itu sebagai satu masa atau sebagai suatu peluang dan ruang yang diberi oleh Allah Subhanahu taala untuk kita berbicara, untuk kita bermunajat, untuk kita menyatakan semua kita punya dalam hati kita keluar cerita kepada Allah. Allah tu Maha mendengar. Dia Maha mengetahui.
Kan, benda yang tak berlaku lagi, itu semua dalam pengetahuan Allah. Kita yang tak tahu. Apatah lagi yang kita dah tempuh ni, kita dah tak ada jalan dah, tak ada jalan. Kita tengok kanan dah tertutup, tengok kiri tertutup, rasa buntu. Buntu kan. Siapa yang nak boleh selesai yang ni? Allah. Allah yang boleh selesaikan. Tapi kita duk baca doa selalu, Rabbi yasir wala tu'asir, kan? Kita duk baca minta Allah mudah urusan kita. Tapi kita bimbang bila tak kenal tadi, doa dibaca, hati tak sampai. Itu berat. Itu makna hati yang beramal. Doa dibaca tapi tak sampai. Kan? Jadi kita bahaya, dia bahaya kalau tak kenal Allah ni. Saya bagi contoh, kan? Saya bagi contoh. Ramai orang tu tak aurat sekarang. Betul? Ramai dah orang tu tak aurat. Tapi kalau kita buat satu kajian secara rambang, cuba tanya kenapa dia tak aurat. Dia akan banyak jawapan tu. Dan kita nak jumpa, saya tu tak aurat kerana Allah tu, rasanya susah juga tu. Kan? Mungkin dia akan tak aurat sebab kakak saya tu tak aurat. Sebab kalau saya pergi sekolah kena tutup aurat. Sebab bila saya kerja kena tutup. Lagipun sekarang kan ke fashion, kan ke cantik-cantik tak kalau saya pakai macam ni. Dia jadi macam tu lah. Jadi maknanya kita bimbang hukum yang diamalkan itu pun kerana nafsu. Bukan kerana Allah. Kenapa? Kerana hati itu dah mati. Tak dihidupkan hati itu. Nak hidupkan bila? Waktu malam. Sekarang kita mengadu balik kepada Allah. Siang-siang hari kita buat kerja macam-macam. Kita masuk pejabat, kita pergi sekolah, kita pergi kebun, kita pergi mana-mana, pergi ke laut ke, kita buka kedai ke, kan? Siang-siang kita buat semua ni, malam-malam serah pada Allah ni. Sebab tu hari ni ramai orang yang berbuat tetapi sebenarnya tak pernah syukur dan tak pernah puas. Kan? Dunia yang dia kejar tak pernah puas. Sebab dah sudah hilang keberkatan. Keberkatan hilang sebenarnya. Kita makan banyak sebenarnya, tak pernah kenyang. Tak nak kenyang. Kita ilmu banyak, tak pernah boleh beramal. Nampak tak? Bukan cakap tempat makan ni, sebab ilmu pun tertipu juga. Ilmu banyak tak boleh beramal. Dah beramal pula tak boleh nak sampaikan. Dah beramal pula fikir seorang-seorang. Macam-macam lah kita pun yang kena tipu ni. Kadang-kadang kita beramal seorang semayang kuat tasbih, besar tasbih ni. Tapi isteri tak semayang, tak tahu, tak ambil tahu. Anak tak semayang, tak ambil tahu. Nampak? Tapi dia rasa macam dia bagus lah. Hebat lah. Aku dah beramal. Dia tertipu. Tertipu dalam keadaan ini lagi bahaya. Sebab dia sangka dia dah selamat. Menyangka dia selamat tu sebenarnya dia dah tak selamat. Allah Akbar, kan? Tu sebab tu dakwah ni adalah ajar kita lah, balighu'ani walau ayah, kan? Kemudian ada tak di sana orang yang bangun malam minta ampun dengan Allah? Sebab bila kita dah buat pekerjaan yang banyak, kita kena minta ampun dengan Allah. Sebab boleh jadi saja, memang bukan boleh jadi, memang pun saya akan melakukan kesalahan dan kesilapan dalam setiap pekerjaan yang saya buat. Pasti mesti ada silapnya, kan? Siapa kata dia tak ada buat silap? Tak ada silap, tak rasa silap, tak rasa bersalah, tak rasa berdosa dengan Allah, itu berdosa. Kan? Kita tak rasa bersalah, kita rasa kita bagus, itu dah berdosa dah. Dengan Allah Ta'ala kita kena rasa berdosa. Sebab tu bila kita selalu rasa kita ni lemah, kita akan lihat orang lain apa? Lebih bagus daripada kita. Bila kita tengok orang lain lebih bagus daripada kita, ada masa tu kita nak menyalah-nyalahkan dia, nak mengecil-kecilkan dia, nak memperlekehkan dia. Ada. Kalau dia silap pun kita tak apa, kita baiki. Kan? Kalau dia puji kita, Allah dia sebut Allah punya ni, kan? Kita sama-sama nikmat Allah bagi, masya-Allah. La haula wala quwata illa billah. Minta ampun dengan Allah. Kan? Bila bangun malam, tak kira lah waktu mana peluang banyak, Allah buka peluang luas. Daripada sekarang, kan? Daripada sekarang lepas Isyak pukul 10, 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, terbaik pukul 2 lah, kan? Kemuncak pukul 2, pukul 3, kan? Tak boleh tak pukul 4, tak boleh pukul 5, tak boleh lagi 5.30, tak boleh lagi 5.45. Dah lagi sekarang subuh 6 lebih, 6.3 minit, dah lagi 5.45, dah lagi. Apa saya tak ada pula. Sekarang nak tak nak. Kalau orang nak dia jadi ya. Jadi dah 5.30, dia nak jadi ya. Jadi macam kita cakap kawan kita, dah 5.30 yuk. Jadi aku tak jadi mesti jadi, hang tunggu je aku mesti sampai.
Jadi bila dah waktu singkat, pandai-pandai lah nak hidup. Takkan dah waktu singkat, nak bersabun elok, nak bersyampoo lagi, ya, buang masa lah kan. Cara dia ada cara dia lah, nak cepat. Oh dah lambat kita bersihkan yang patut-patutnya lah. Nak kejar ni waktu ni nak dapat peluang bukan senang. Besok bukan tentu kita jumpa pukul 5 lagi. Tadi kita dapat jumpa pukul 5 kan. 5 subuh ni, 5.30 kita dapat jumpa. Dapat jemaah pula di masjid dapat. Subuh besok belum tentu lagi. Mana ada jaminan. Lama ni jamin dia akan jumpa. Insya' garang belum tentu lagi. Kita ni betul-betul bergantung dengan Allah ni. Masya Allah. Jadi bila kita bangun malam, minta ampun banyak-banyak. Minta ampun atas kerja buat kita, minta ampun atas amalan kita yang banyak kelemahan, kan, banyak kesilapan. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Memang kita hamba yang berdosa. Kita memang hamba yang berdosa. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah para sahabat ni, memang kita baca, memang tak boleh nak rasa macam tak boleh kan. Sayyidina Umar pernah naik unta kan, naik kuda kan, nak pergi urusan negara kan. Naik tu tiba-tiba kopiah dia pakai tu jatuh kan. Bila jatuh kopiah tu, dia turun daripada kuda, jalan kaki. Ada orang nak ambil, tak ada, dia ambil sendiri. Yang peliknya kenapa dia turun, dia pergi ambil tu, bawa je lah kuda tu. Dia kata kopiah tu peribadi, kuda tadi itu hak kerajaan. Aku guna ni untuk urusan kerajaan. Dia katakan aku nak ambil kopiah yang tu, aku nak pakai ni. Kalau kita tengok cerita tu, kita pada pening lah. Kalau kita tengok yang tu, kita rasa jam dah kita. Takkan kita rasa berdosa lagi kan. Memang kita orang berdosa. Sebab tu bila kita tengok cerita sahabat, kita rasa sama. Bila kita tengok Abu Hurairah bila bab mengaji, tertinggal satu pengajian dengan Rasulullah, menangis. Banyak air mata kita yang menangis sebab tak pergi mengaji. Apatah lagi banyak air mata kita yang mengalir sebab kita tidak beramal. Sebab tu dengan masyarakat ni sebenarnya bukan boleh paksa, boleh pujuk lah. Paksa tak boleh, pujuk. Ada kuliah malam ni, jom lah. Tak apa, pergi dulu. Nak banyak ada suara kita pergi dulu, kita pergi dulu. Kan selalu cakap itu, pergi dulu, tak kira aku sampai lah. Sekali dia hantar mesej kita, kawan baik dengan dia, sorry aku tak dan lah, perut meragam lah. Padahal tak ada apa meragam pun, dia yang meragam, nafsu dia meragam. Nafsu ni kalau nak bawa pada kebaikan, memang dia akan meragam. Macam-macam helah. Bila kita cari helah, cari alasan, memang takkan habis. Ada satu. Bila masalah habis? Semalam masalah anak nombor 2, ni esok masalah anak nombor 1, besok masalah dengan jiran pula, besok masalah dengan pejabat pula. Kan? Masalah ada. Masalah memang ada pasal kita memang kena uji. Hidup ni diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita kena uji, jadi tak boleh layan sangat. Tak boleh layan sangat. Jadi kita kena jalan terus. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Kalau kita tengok cerita tadi, 2 cerita. Kisah Sayyidina Umar, itu kisah Abu Hurairah, kita rasa Allah banyak dosa kita. Belum kira dah selesai ke tauhid, fiqh, tasawuf kita. Fardu ain tu selesai ke belum selesai ni? Masya Allah, berat tu. Allahu Akbar. Jadi banyak kesalahan kita. Jadi kemudian kata pengarang ni, kata Imam Ghazali ni, adakah di sana orang yang bertaubat dah minta ampun? Ada tak orang bertaubat? Pasal apa 2 benda yang berbeza? Minta ampun dengan bertaubat ni 2 benda yang berbeza. Sebab apa? Bertaubat ni pasal dia ada rukun. Setelah kita minta ampun dengan Allah Ta'ala atas kesalahan dan kesilapan kita bertaubat tak? Kita menyesal tak? Kita berhenti tak? Kita rasa nak berhenti tak daripada kesalahan? Rasa menyesal tak? Kalau kita rasa menyesal, tadi cerita Abu Hurairah dia kan, tak mengaji tu kan, tak dapat mengaji, macam menyesal, nangis. Rasulullah tanya pun dia tak nak jawab, segan dengan Rasulullah. Ini adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita pun tak tahu. Memang pun tak tahu tu. Sampai orang hantar mesej kat kita, duk hantar WhatsApp kat kita, hantar jadual lagi kat kita. Tapi orang duk panggil kita ni, Allah Akbar. Tak rasa menyesal. Sebab masalah kita apa? Sebab masalah kita yang kita nak bertaubat tu pada kita lah, pada orang. Kebanyakan orang dia ingat nak bertaubat dia apa? Daripada sebab dia dulu main judi kan, sebab dia minum arak kan, baru dia kata orang ni kena taubat sungguh. Dia tak nak bertaubat atas kesalahan dia tak pernah mengaji tu tak apa. Tak rasa sedih pun. Nak bertaubat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka janji Allah bila mengalir setitik air mata, Allah akan padamkan api neraka. Sebab apa? Sebab orang yang menyesal sungguh tu akan mengalir air mata dia. Tak mengalir pun bergenang air mata dia. Tak mampu lagi tersebak dalam hati dia. Pasal apa yang susah sangat nak sebak, apatah lagi nak mengalir air mata? Menunjukkan hati kita keras. Keras, hati keras sebenarnya. Keras hati lah, senang nak cerita. Tak rasa apa pun, buat donor je. Buat donor. Buat tak tahu. Dia seronok pula dengan dosa. Dia berbangga pula dengan dosa. Berbangga tu. Kalau boleh nak ajak orang join sekali. Allah Akbar. Dalam keadaan beginilah, kalau dimatikan, berat. Sebab itu persoalan-persoalan dalam tasawuf ni kan, bukan persoalan dia banyak mana tu sebenarnya, tapi istiqamah. Sebab apa istiqamah tu penting? Sebab di dalam istiqamah itu, di sana ada jalan yang tetap tadi, istiqamah tadi, yang konstan untuk memberi kesan kepada hati yang keras. Sebab itu istiqamah itu penting. Sebab bila kita beramal tanpa mendapat kesan kepada hati kita, tak ke mana. Amalnya ada, di sisi Allah Ta'ala tak ada. Sebab yang Allah nilai kita ialah pada hati kita. Sebab tu setengah-setengah kan, kalau kita tengok secara umum watak manusia, cara dia tu macam wali. Tengok macam wali, semayang macam wali, pakaian pun macam wali, hati syaitan. Itu bahaya tu. Golongan kedua macam tu juga, macam wali juga, hati macam haiwan. Haiwan je dah. Kalau ular macam mana? Kalau harimau macam mana? Kalau gajah macam mana? Kalau kuda macam mana? Itu haiwan. Sebab watak tak sama pula. Memang macam wali lah, pakai elok lah. Oh, tapi kalau tengok dia marah, macam harimau. Kalau tengok dia menipu orang, belit macam ular, tak bagi peluang lah, dia patah terus. Patah, prak, pelan terus. Tapi tengok gaya, bagus. Tu bahaya. Tu bahaya. Yang paling baik ialah sepatutnya diusahakan ialah watak dia. Memang watak wali lah. Amalan dia kan banyak, amalan dia banyak, hati dia pun wali. Tapi kalau tak dapat capai tahap tu, sekurang-kurangnya kata ulama, dia orang biasa dia. Waktu sembahyang fardu dia sembahyang, sembahyang sunat dia cabut. Ni jenis biasa, tak ada apa. Kan biasa, tengok biasa je. Tengok dia tak ada macam wali je. Tapi hatinya wali. Ini lebih bagus daripada nombor 1 dan nombor 2 tadi. Orang yang biasa-biasa, hati dia sensitif dengan Allah. Masa hati wali ni hati yang paling bertakwa. Seperti mana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ditanya tentang takwa, seperti mana bila kamu berjalan kan, di sana ada duri. Macam mana cara kamu berjalan? Macam mana bila kita berjalan, di sana ada duri. Mana kita berhati-hati dan setiap tindakan kita, sama ada zahir ataupun batin. Setiap pekerjaan kita buat, mesti kita ukur dari sudut kehendak syariat. Boleh ke? Tak boleh ke? Dan kita ukur dari sudut hatinya. Ini macam mana pula keadaan dia, begini. Macam baru ni ada orang tanya soalan. Itulah. Cukup lebih lah. Kita boleh lajak sikit ya, tak boleh lajak banyak kan. Jadi itulah. Balik kepada tadi, pada perenggan yang pertama itu, maka bila di waktu malam kita bangun untuk betulkan hati kita sebenarnya, supaya dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan amal tak sampai kepada Allah, tapi amal sampai ke diri sendiri sahaja. Syok sendiri. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah ampunkan saya dan Allah ampunkan kita semua. Tanda tu nanti kita akan sambung perenggan yang kedua pada waktu yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan adalah manfaat, keberkatan. Maaf tak salah dan silap.